Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Mendengar Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Nurul. Cikgu, atas meja saya ni kalau saya perasan ada big book. Lepas tu ada juga yang macam-macam stiker-stiker ni. Ini kita nak belajar apa pula ni, cikgu? Okey, tadi jelajah. Cikgu dah bawa Akmal jelajah, betul? Ya. Makan pun sudah. Ha. Jadi, kita akan belajar seterusnya adalah bahan kimia dalam pemprosesan makanan. Sebenarnya kita gunakan bahan kimia tu, Akmal. Ada bahan kimia yang semula jadi. Ada bahan kimia yang buatan. Jadi jom kita tengok bahan-bahan kimia yang ada yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Baik. Okey, sebelum tu, sebelum kita lupa, tadi tips tadi untuk kaedah teknologi pemprosesan makanan, kita ada 1M, 7P. yes, tetapi untuk bahan kimia, kita ada pula 7P, 1A. Jumlah dia sama 8. Kebetulan. Sama 8. Jadi apa dia bahan kimia tersebut? Okey, baik. Sambil cikgu ajar Akmal, Akmal akan buat Big book. big book Akmal. Okey. Kita seiringlah. Boleh, cikgu. Kita Tak ada hands masalah. on. Baik, yang pertama, pengawet. Pengawet ni selalu kita dengar pengawet, betul? Okey, jadi pengawet ni sebenarnya kita ada dalam banyak makanan. Contoh itu adalah seperti apa? Kita ada gambar sausage, kita ada mie dan sebagainya. Pengawet ni sebenarnya fungsi dia adalah untuk mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Kita nak bagi mikroorganisma ni tak tumbuh. Kalau tumbuh, dia akan cepat rosaklah makanan tersebut. Betul. Kemudian kita nak mengurangkan kerosakan makanan dan juga kita nak menjadikan makanan lebih tahan lama. Sebab itu kita letak pengawet. Tetapi ada yang letak secara pengawet semula jadi, ada yang meletak bahan kimia pengawet yang buatan kita buatan manusia lah. Kalau semula jadi contohnya seperti garam, itu pengawet sebenarnya. Garam tu pengawet. Gula tu pengawet juga semula jadi. Okey, di mana garam ni selalunya kita gunakan dalam makanan laut, sayur-sayuran. Kalau gula ini adalah daripada buah-buahan. Okey, contoh orang kata apa? Contoh bahan kimia daripada gula. Kemudian cuka. Itu contoh makanan yang jeruk. Kemudian natrium nitrit, nama pun susah nak sebut. Natrium nitrit dan natrium nitrat dah tentu-tentu adalah buatan. Di mana contoh makanan yang menggunakan bahan kimia buatan ini adalah Daging dan juga sausage. yang kita suka makan tu. Alamak. Itu buatan tau, buatan. Tak elok dah. Okey, tak apa. Nanti kita cerita lagi. Yang itu nanti kita cerita. Kemudian asid benzoic juga buatan dalam apa? Jus buah-buahan, sos tomato. Yang kita dah makan sos tomato tu, ada tak sos tomato kat situ? Tak ada. Sos tomato ada, cikgu. Ini, cikgu. Ada. Nampak sos tomato. Itu ada asid benzoic tau. Kemudian asid boric. Ini yang selalu kita makan. Buatan juga. Dan kita ada sulfur dioksida atau dioksida, iaitu buatan. Di mana dalam cordial buah-buahan. Minuman buah-buahan. Minta maaf, kalau bulan puasa kita ada cordial tu, kita terus bancuh tu, ya, dia ada bahan kimia secara buatan. Okey, dah siap dah big book untuk pengawet? Okey. Sudah siap? Belum lagi. Saya tengah buat, cikgu. Cikgu sambung, cikgu. Cikgu sambung seterusnya. Nanti saya tampal, cikgu. Okey, baik. Pewarna. Warna. Okey, pewarna selalunya kalau kita tengok kuih-kuih atas meja pun tengok clear. Makan apa yang ada pewarna tu, Akmal? Banyak, cikgu. Banyaklah. Kek. Yes, kek. Lepas tu yang muffin ni pun ada juga. Ada punya atas dia icing tu, cikgu. Ya, jadi pewarna ini selalunya dalam kita punya makanan. Di mana kuih muih, ais krim. Di mana fungsi dia untuk apa? Menambahkan warna dalam makanan. Kalau makanan kita semua warna putih, Allah tak... Sedap tak rasa nak makan? Tak sedap lah, cikgu. Semua tak menarik, betul? Betul. Sebab dia menjadikan makanan kelihatan lebih menarik. Ya, betul, contoh cikgu. bahan kimia secara semula jadi yang kita selalu dapat, daun pandan, kunyit. Kalau kita masak nasi ayam ke apa, kita bawa kunyit, tangan kita akan warna apa? Warna kuning, cikgu. Warna kuning. Agak-agak kemal lah. Kunyit ni selalunya kita guna untuk apa lagi? Kita nak buat, nak goreng ayam. Betul. Goreng ikan. Goreng ikan. Itu adalah warna semula Jadi. Ya, susu
susu, karamel, santan, semua ini adalah semula jadi. Yap. Tetapi kalau buatan manusia, iaitu tartrazina adalah contoh bahan kimia secara buatan. Okey. Yap. Okey. Contoh tadi ya, cikgu nak beritahu contoh makanan. Cikgu lompat sikit tadi. Okey. Daun pandan, kunyit, susu semua ni contoh dalam kuih muih tadi lah. Kuih gula-gula, nasi kunyit. Yap. Nasi kunyit. Pernah makan nasi kunyit? Pernah cikgu. Wih, sedap dengan ayam masak merah. Oh, bukan nasi kunyit dengan ayam masak kunyit ke? Oh, nasi kunyit dengan ayam masak merah Dia bergantung cikgu. Selalu cikgu makan nasi goreng kunyit. Oh. Okey. Ais krim. Okey. Tartrazina buatan minuman ringan. Gula-gula. Kemudian sunset yellow. Dia tak guna kunyit, dia guna sunset yellow. Okey, dalam cordial orange. Takkan kita nak buat kunyit dalam tu. Betul, cikgu. Tak lagi bukan jadi air cordial orange. Dia jadi lain. Dia jadi kunyit kan. Carmoisin buatan dalam cordial yang berwarna merah. Okey, boleh kita teruskan? Ya, okey cikgu, tadi saya dah buat dah cikgu. Okey, tak apa, nanti kita sembang. Alright. Okey. Peluntur. Peluntur ini sebenarnya okey, fungsi dia adalah untuk melunturkan warna asal makanan yang tidak dikehendaki. Contoh di sini apa dia? Ni santan tu cikgu. Bukan santan. Tengok betul-betul Kemal. Apa tu? Itu adalah tepung. Tepung tu cikgu. Tepung lah. Oh, saya nampak macam tu. Tepung. Ini pula. Okey, ni kalau tak nampak ni masalah ni. Beras perang cikgu. Beras cikgu, beras. Beras. Kalau ikutkan beras kan, dia warna apa? Kalau yang betul. Kalau orang Kedah lah, dia ambil daripada mai, daripada dia punya... keluar dah, sekedah dia. Dia bukan keluar putih terus. Tidak. Betul tak? Dia warna perang tu, kuning-kuning tu cikgu. Lepas tu beras perang lagi elok daripada beras yang... putih. Sebab beras putih telah menggunakan apa? Peluntur. Peluntur. Sebab apa nak gunakan peluntur? Sebab untuk melunturkan warna asal makanan yang tidak dikehendaki. Dia nak bagi cantik kot, nak bagi putih. Wih, pasal apa lah kan? Itu cikgu suka makan beras perang. Okey. Kalau contoh bahan kimia iaitu secara semula jadi atau buatan. Kalau semula jadi adalah karbon yang diaktifkan, di mana contohnya adalah minyak sawit, gula, tebu. Okay. Benzoyl peroksida adalah contoh bahan kimia yang buatan di mana ia digunakan dalam gula, beras putih, tepung dan juga bihun. Bihun putih kan? Putih cikgu. Ya. Tapi kita buat kicap jadi warna apa? Jadilah warna gelap-gelap tu cikgu. Warna kicap. Gelap. Okey. Boleh kita juga teruskan? Boleh, cikgu. Kita ada banyak tau. Kita ada banyak. Saya pun tengah ni. Tengah asyik buat benda ni. Teruskan. Teruskan asyik membuat big book. Kita akan nilai nanti perisa. Perisa ni memang kita suka. Semua suka. Okey. Perisa contoh kat sini kicap. Okey. Kita ada apa ni? Jangan sebut. Ini apa? Ini mi segera. Okey, mi segera. Di mana kalau kita makan mi segera tu, meningkatkan rasa makanan, kemudian menjadikan makanan lebih sedap dan wangi, dan menambahkan rasa semula jadi makanan. Kemudian contoh bahan kimia semula jadi, iaitu gula, garam, cuka, daun pandan, vanila. Semua ini adalah semula jadi. Okey, tetapi kalau buatan, biasa dengar tak MSG? MSG ni biasa kita dengar. Aji orang panggil. Aji. Nama penuh adalah monotrium glutamate. Okey, sebenarnya cikgu tak mau cerita adakah ia baik atau tidak. Okey, nanti kita cerita kemudian. Contohnya ada MSG adalah mi segera, kicap soya, kerepek kentang. Okey, sebelum cikgu terlupa, kalau yang tadi contoh yang buatan ataupun semula jadi yang ni, minta maaf, semula jadi tadi adalah kuih muih dan juga kek aiskrim. Alright. Okey, perisa ni semua orang tahu. Okey. Seterusnya penstabil. Penstabil ni, cikgu rasa murid-murid di luar sana, kadang-kadang dia macam keliru. Penstabil ni untuk apa cikgu? Okey, penstabil ni kita nak elakkan daripada pemendapan butiran dalam makanan cair. Okey, contoh kat sini kita ada sos tomato. Kalau kita masukkan tomato, kita blend dengan air, dia selepas beberapa minit dia akan mendap. Jadi kita tak nak pemendapan tu berlaku, kita kena letakkan penstabil dan dia juga memekatkan makanan. Okey. So contoh bahan kimia semula jadi adalah kanji.
Okey, yang kita gunakan dalam sos cili, sos tomato. Itu adalah semula jadi. So tak bahaya. Bagus. Okey, gelatin adalah buatan. Okey. So contohnya jelly. Kita gunakan gelatin. Agar semula jadi, kita gunakan dalam aiskrim, sup segera dan juga jelly. Dan gam akasia ini adalah dari pokok akasia. Gam akasia ni daripada pokok akasia tau. Sebenarnya dekat tepi-tepi highway pun ada cikgu juga nampak pokok-pokok akasia. Sebenarnya kan pokok akasia ni lebah sangat suka. Dia suka sebab dekat pokok akasia ni ada nektar dia yang orang kata menyebabkan dia memang lebah suka pada pokok akasia ni. Jadi gam akasia ni digunakan untuk sebagai penstabil di dalam aiskrim, gula-gula dan juga jelly. Jelly. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Baik, kusyuk Akmal duk buat buku big book dia tu. Pemanis. Kalau kita, perlu tak kita makan pemanis ni? Banyak-banyak. Kita dulu tak perlu dah cikgu. Sebab? Dah cukup manis. Okey, macam kenal ayat tu. Cikgu baru dah sebut. Baik, pemanis ni kan Akmal. Kalau tengok yang kek ni, memang kalau kita tengok pemanis. Okey, di mana menjadikan makanan dan minuman lebih manis. Di mana contoh secara semula jadi adalah gula, gula Melaka dan juga madu. Di mana digunakan dalam kuih muih, kek dan minuman. Aspartam adalah bahan kimia buatan di mana digunakan dalam cordial, minuman dan juga jam. Dan yang terakhir, sorbitol adalah buatan di mana digunakan makanan untuk pesakit diabetes mellitus ataupun kencing manis. So ini adalah contoh bahan kimia pemanis. Baik. Seterusnya kita ada lagi pengemulsi. Oi, banyak letih Akmal. Apa tu cikgu? Pengemulsi ni macam mana pula nak sebut pun susah. Pengemulsi ni contoh kita gunakan dalam keju dan juga coklat. Kita tahu lemak dengan air ni dia tak boleh bercampur. Bila bercampur dia akan terpisah. Jadi kita perlukan sesuatu untuk dia bercampur. Kita kena letaklah pengemulsi. Pengemulsi, okey, supaya dia bercampur dan membaiki kehomogenan supaya mereka punya struktur dia sama, kestabilan dan juga tekstur makanan. Contoh bahan kimia ada di sini, contohnya lecithin daripada kuning telur. Kuning telur tu atau kacang soya itu adalah contoh bahan kimia semula jadi. Okey, dia adalah pengemulsi di mana kita gunakan dalam aiskrim dan juga coklat. Pektin juga semula jadi kita gunakan dalam mayonis, puding dan yang terakhir asid lemak seperti monogliserida itu secara semula jadi dan magnesium stearat buatan dalam yogurt dan juga keju. Sangat banyak. Banyak cikgu. Ada tidak? Saya rasa macam yang terakhir. Okey, yang terakhir adalah antioksidan di mana dia memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak dan juga mencegah warna buah-buahan daripada bertukar menjadi perang. Okey, kalau dah teroksida dia akan menjadi warna perang. Contohnya adalah asid ascorbic ataupun vitamin C adalah semula jadi. Kemudian kita ada tocopherol, vitamin E juga semula jadi dan juga hidrocyanisol terbutil adalah buatan. Ya Allah, tergeliat ya cikgu Akmal. Okey, contoh makanan adalah seperti apa? Minyak masak. Minyak masak menggunakan semula jadi. Margarin biskut menggunakan apa? Tocopherol. Okey, semula jadi dan juga pil vitamin juga semula buatan. Okey, jom. Cikgu rasa dah terakhir kan? Dah cikgu. Dah siap? Dah siap cikgu. Tunjuk pada kawan-kawan. Big book Akmal. Ya, saya suka yang terakhir tu saya bawa ke depan dulu cikgu. It's okey. Inilah dia. Buka. Saya tunjuk jadi inilah dia. Boleh buat di rumah. Antioksidan yang pertama. Lepas tu pengawet. Cikgu pewarna ni pewarna. Pengawet. Okey. Lepas tu tadi cikgu juga ada cakap kita ada peluntur cikgu. Peluntur ni tak elok. Lepas tu perisahlah cikgu. Kita tahu kan. Dan juga seterusnya ada penstabil. Ya, tak stabil dah big book saya ni cikgu. Cuma lupa stapler di situ. Masya Allah. Tak apa. Okey, penstabil, pemanis dan akhir sekali adalah, cikgu macam nak sebut ni cikgu? Emulsi ke mulsi? Mulsi cikgu. Mulsi, betul. Ya, jadi inilah big book saya. Ya, sangat cantik. Cikgu nak bagi bintang. Berapa bintang cikgu nak bagi? 10 bintang. Tak boleh lah. Dia maksimum 5. 5 bintang lah cikgu. 1. Alright. Sabar. 2. 3.
4, lima dan satu lagi. Satu Oh. strawberry untuk aku. Iya, strawberry itu mesti cikgu. Sabar. Oh. Sini dulu, Akmal. Okey. Nampak tak? Ada 5 bintang, guys. Yang ni dia dah tak tahu kenapa dia macam tu nak jatuh dah. Okey. Cikgu. Ya. Terima kasih banyak-banyak, cikgu. Sama-sama. Big book saya cantik kan? Sangat cantik dan murid-murid kawan-kawan boleh buat tak macam tu? Macam mana? Boleh ke tak boleh? Senang saja. Cikgu. Ya. Kita nak bertirahat dulu boleh, cikgu? Boleh, cikgu pun penat dah ni. Ya. Baik, anda semua jangan mana, kembali lagi selepas ini dalam Menengah Atas. 5 bintang.